A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajala jahala alai. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. At-tibaq. Baik, masuk muhassinat maknawiyah yang kedua, iaitu at-tibaq. Apa dia at-tibaq? Padanan maksud dia tu Ustaz pun tak tahu. Maksudnya nak melayukan dia tu mungkin boleh tanya orang yang lebih mahir dalam sastra bahasa Melayu lah, kan? Ustaz pun tak cuba cari lagi. Cuma kita tengoklah dia punya maksud dia dalam ta'rif yang disebut oleh pengarang dekat qawaid yang ke-72. Kata musannif rahimahumullah, at-tibaq al-jam'u baina syai'in wa diddihi fil kalam. Al-jam'u baina syai'i wa diddihi fil kalam. Maksudnya dia menghimpunkan di antara satu lafaz dan lawan dia di dalam satu ayat. Menghimpunkan di antara satu lafaz dan lawan dia di dalam satu ayat. Contohnya ayat Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru. Huwal awwal wal akhir. Jadi perkataan awal dan juga perkataan akhir berlawan tak? Berlawan. Kan? Jadi dalam satu ayat tersebut didatangkan satu lafaz dan juga lawan dia. Dia faham? Dia bukannya datangkan dengan lafaz yang kalau sama kita panggil apa? Sinonim kan? Ini antonim. Maksudnya lafaz yang berlawanan. Dia buat datang lafaz yang berlawanan bagi lafaz yang satu lagi. Jadi percakapan macam tu disebut sebagai tibaq. Percakapan yang macam tu disebut sebagai tibaq, iaitu kita himpunkan antara satu lafaz dan lawannya dalam satu ayat. Contohnya ayat tadi itulah wal awwalu wal akhiru, lepas tu seterusnya wal zahiru wal batin. Kan az-zahir lawan dengan al-batin. Yang tu contoh kata nama lah. Dia boleh jadi lafaz tersebut kata kerja, fa'il. Boleh jadi kata kerja. Maksudnya datangkan satu fa'il dan datangkan satu fa'il yang lain yang berlawan dengan yang berlawanan maksud dia dengan fa'il yang pertama. Dan boleh jadi yang dibawa datang tu adalah huruf. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha 'alaiha. Faham? Jadi lawanlah laha 'alaiha. Kan bila orang Arab pakai lam, dia menunjukkan makna baik, manfaat. Tapi kalau ala menunjukkan makna mudarat, makna buruk. Kan? Jom kita kata Al-Quran tu sama ada dia hujjatun lana atau hujjatun alaina. Sama ada dia jadi hujah. Maksudnya dia jadi orang kata apa? Dia mempertahankan kita. Dia jadi hujah kepada kita ataupun dia hujah ke atas kita. Dia pula yang dakwa. Jadi lana alaina. Ataupun campur. Ataupun dalam satu ayat tu
Datang satu lafaz tu kata kata kerja, datang pula satu lafaz yang lain kata nama. Tapi makna dia berlawan pun boleh jadi juga. Dia tak semestinya sama. Kalau kata kerja mesti dengan kata kerja. Kalau kata nama dengan kata nama, tak, dia tak semestinya. Kadang-kadang kata yang berlawan tu antara dua kata nama, ataupun antara dua kata kerja, ataupun antara dua huruf, ataupun campur. Okey. Semua tu dipanggil tibaq. Dipanggil sebagai at-tibaq. Wa huwa at-tibaq tu nau'an. Ada dua jenis. Satu nama dia tibaqul ijab dan satu lagi nama dia tibaqus salb. Apa dia tibaqul ijab dan apa dia tibaqus salb? Jadi dia takrifkan tibaqul ijab, dia kata wa huwa ma lam yakhtalif fihi ad-diddani ijaban wa salban. ma la yakhtalif, iaitu tibaq yang tidak ada beza padanya, yang tidak berbeza padanya dua lafaz yang berlawanan tu. Dia tidak berbeza dari segi ijab. Ijab ni maksudnya apa dia? Ijab ni lawan bagi lawan bagi nafi lah. Tak ada nafi lah. Ijab ni tak ada nafi. Maksudnya jumlah yang lafaz yang pertama tak ada nafi, lafaz yang kedua pun tak ada nafi, tapi makna dia berlawan. Makna dia berlawanan. Contohnya ayat tadilah wal awwalu wal akhiru. Baik, perkataan awal ada nafi tak? Ada nafi tak? Tak ada. Al akhir ada nafi tak? Tak ada. Tapi dua lafaz tu berlawanan tak? Maksud dia berlawanan. Tu contoh bagi tibaq ijab. Dinamakan sebagai tibaqul ijab. Ataupun yang pertama ada nafi, yang kedua ada nafi. Sama-sama ada nafi. Itu maksudnya lam yakhtalif tu. Lam yakhtalif fihi ad-diddan. Ataupun sama-sama ada nafi, tapi makna dia berlawanan lah. Makna dia berlawanan. Yang tu disebut sebagai tibaqul ijab. Iaitu kedua-dua kalimat yang berlawanan itu tidak berbeza dari sudut isbat dan nafi. Kalau yang pertama isbat, yang kedua pun isbat. Kalau yang kedua nafi, kalau yang pertama nafi, yang kedua pun nafi. Cuma maksud pengertian dua kalimat tu dia berlawanan. Okey. Dengan kata lain, jika lafaz yang pertama tidak didahului partikel nafi, lafaz yang kedua juga sama jugalah tidak didahului nafi. Macam tu. Kalau lafaz yang pertama ada nafi, yang kedua pun ada nafi. Kalau macam itulah disebut sebagai tibaqul ijab. Nanti kita akan tengoklah amsilah yang dia bagi. Yang kedua tibaqus salb. Tibaqus salb wa huwa makhtalafa fihi ad-diddan ijaban wa salban. Iaitu tibaq yang berbeza padanya dua lafaz yang berlawanan tu. Dari sudut ijab dan juga salb. Dari sudut ijab dan juga salb. Maksudnya kalau yang lafaz yang pertama tu disebut nafi, ada nafi, lafaz yang kedua tak ada nafi. Macam tu. Yang tadi tak ada beza, lam yakhtalif. Dua lafaz yang berbeza tu dia tak ada beza dari sudut ijab dan juga salb. Maksudnya kalau yang pertama tu ijab, yang kedua pun ijab. Maksudnya yang pertama tak ada nafi, yang kedua pun tak ada nafi. Kalau yang pertama ada nafi, yang kedua pun ada nafi. Ni faham? Kau tak nampak lagi? Yang tibaq salb juga pula dia berbeza, dia berlawanan. Kalau yang pertama ada nafi, yang kedua tak ada nafi. Baik, kita tengok misal lah, bil misal yattadihul maqal. Kan? Dengan misal
akan jelas lah kan apa yang apa yang disebut tadi. Okey. Tengok al-amthilah. Qala ta'ala wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Jadi kamu sangkakan mereka jaga. Kamu sangkakan mereka sedang jaga. Ayqaz jamak kepada yaqiz. Yaqizun. Yaqizun jamak dia ayqazun. Maksudnya yang jagalah. Adapun rukud jamak kepada raqid. Jamak dia rukud, yang tidur, yang lena. Macam jalis, antara jamak dia julus. Sajid, antara jamak dia sujud. Yang ni jamak dia sama dengan masdar. Jadi tengok pada ayat lah, ya, masdar ke jamak. Macam dalam hadis hak kedua tu, bainama nahnu julusun. Jadi julusun tu jamak lah. Jamak bagi jalis. Ketika mana kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun. Ayat tu apa? Warrukka'is sujud. Kan, warrukka'is sujud. Jadi sujud tu bukan masdar, tapi jamak bagi sajid. Macam sini rukuk jamak bagi raqid. Jadi kat sini ada dua lafaz yang berlawanan, iaitu lafaz ayqadhan dan juga lafaz rukuk. Yang satu maksud dia tidak, yang kedua maksud dia yang pertama maksud dia jaga, yang kedua maksud dia tidak. Jadi berlawananlah antara dua lafaz tersebut. Lepas tu yang pertama ada nafi tak? Tak ada nafi. Yang kedua ada nafi tak? Tak ada nafi. Jadi disebut sebagai sebagai tibaq al-ijab. Jadi ayat yang menghimpunkan dua lafaz yang berlawanan ni disebut sebagai tibaq. Kan? Itu pertamalah. Kemudian nak tahu tibaq tu ijab ke ataupun salb, tengok pula lah. Kalau dua-dua sama-sama tak ada nafi, ataupun dua-dua ada nafi, maka dinamakan tibaqul ijab. Okey. Tapi kalau salah satu ada nafi, salah satu tak ada nafi, maka dinamakan tibaqul salb. Kemudian yang kedua waqala sallallahu alaihi wasallam khairul mal ainun sahirah li'ainin naimah. Khairul mal, sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta adalah ainun. Ainun kat situ maksud dia bi'run. Kan? Bukannya mata. Bi'run. Maksudnya telaga lah. Bi'run, sumur. Telaga yang mengeluarkan air, li'ainin naimah, bagi mata. Ini bagi mata yang sedang tidur. Maksudnya mata air, telaga yang orang kata apa, yang mengeluarkan ataupun memancarkan air bagi tuan dia yang sedang tidur. Yang sedang tidur. Ataupun kita kata tuan dia tidur tu maksudnya boleh jadi maksud dia mati. Boleh jadi maksud dia hidup ataupun mati. Maksudnya apa? Disebutlah dalam tu kan. Dekat bawah tu pun dia ada terangkan, yakni anna khairal mal ainu ma'in yanamu sahibuha wa hiya tadhallu faidatan tusqa lahu arduhu. Maksudnya sebaik-baik harta tu kita kata telaga yang memancarkan yang apa ni, kalau ikutkan sahirah ni yang berjaga lah, yang berjaga tak tidur. Maksudnya dia memancarkan air dia bagi tuan dia, yang mana tuan dia tu tidur. Faham tak? Dan boleh jadi kita nak kata apa ni, sama ada tidur ni tidur sekarang ni lah, tidur tak mati, tidur mati kecil kan.
ataupun tidak betul. Maksudnya tidak mati besar lah. Kan, mati betul. Maksudnya pahala dia mengalir. Faham tak? Pahala dia mengalir. Dalam satu hadis Nabi sebut kan ada 7 perkara yang mana pahala amalan tu masih lagi pahala amalan seseorang tu masih lagi berterusan, iaitu antaranya orang yang gali ataupun buat telaga. Gali telaga yang mana orang ramai dapat manfaat daripada telaga tersebut. Kan, jadi pahala orang yang buat telaga tu kan berterusan walaupun orang tu dah mati. Tak? Banyaklah ni antaranya. Antaranya bina masjid, bina rumah bagi abna usabil, orang yang musafir. Kemudian anak soleh yang mendoakan kedua ibu ayah dia. Itu semua antara perkara-perkara yang walaupun orang tu dah mati, tapi amalan-amalan tersebut pahala dia masih lagi berjalan. Ini khairul mal ainun sahirah li ainin naimah. Jadi ada dua lafaz lah kat sini yang berlawanan. Apa dia? Sahirah dan juga naimah. Sahirah dan juga naimah. Jadi ada nafi tak, ada dua ni? Tak ada. Nama dia tibak al-ijab. Contoh yang ketiga, wa qala ta'ala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas, maksudnya mereka menyembunyikan kejahatan yang mereka lakukan daripada manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan mereka tidak sembunyikan perbuatan jahat mereka itu daripada Allah Ta'ala. Yastakhfuna wala yastakhfuna. Jadi berlawan tak maksud dia? Berlawan lah. Satu nafi, satu isbat. Kan? Satu nafi, satu isbat. Nafi yang kedua, isbat yang pertama. Jadi ni ada berlawan juga. Tapi cuma berbeza dari sudut dia punya lafaz dia tu. Ini yang dikatakan makhtalafa fihi diddan. Dipanggil sebagai tibaku salb. Satu nafi, satu isbat. Yang pertama kita isbatkan yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna, itu nafi. Jadi dua lafaz tersebut ada berbeza. Ada berbeza dari sudut ijab dan juga salb. Ataupun dengan kata lain kita kata tibak yang datang dengan dua perkataan yang sama, tetapi salah satunya dinafikan dan salah satu lagi tidak dinafikan. Dia faham? Wa qala samau'al wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum wa la yunkiruna al-qaula hina naqulu. Wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum. Nunkir, ankara yunkiru. Kan? Inkar. Jadi kami boleh ingkar. Kami boleh ingkarkan perkataan-perkataan orang ramai itu. Ini wa nunkiru 'alan nasi qaulahum yang in syi'na. Ini kami boleh ingkar atas perkataan-perkataan yang disebut oleh orang ramai jika kami mahu. Apa yang mereka cakap, kalau kami tak mahu nak ingkar pun apa yang mereka cakap tu boleh. Tapi wala yunkirunal qaula hina naqulu. Tapi mereka tak boleh. Mereka tak boleh nak ingkarkan perkataan-perkataan yang kami sebut. Maksudnya nak kata hebatnya mereka ni, kekuasaan yang mereka ada sampai orang takut dengan mereka. Kalau orang cakap satu perkataan, mereka boleh ingkar mudah je. Tapi kalau mereka sebut satu benda, orang lain tak boleh nak ingkar. Faham? Macam kita kata orang yang ada kuasa lah. Kan? Orang ada kuasa. Jadi kalau orang lain cakap apa, dia tak mau dengar ke, nak ingkar apa orang tu cakap, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau dia cakap dengan kuasa yang dia ada, orang boleh buat apa-apa tak? Tak boleh. Macam itulah lebih kurang maksud dia.
wa nunkiru in syi'na 'alan nasi qaulahum wa la yunkiruna al-qaula hina naqulu. Dan apa yang kita nak tengok di sini adalah ada dua perkataan, ada dua lafaz yang berlawanan makna dia, walaupun madah dia sama, kan? Kita kata apa, kata akak dia tu samalah, nunkir yunkiruna, kan? Bezanya ini kami, iaitu mereka. Tapi apa ni, berbeza dari segi makna, satunya nafi, satunya isbat. Dia yang pertama nunkir isbat, yang kedua wala yunkiruna nafi. Jadi berlawanan lah, apa ni, dua lafaz yang berlawanan tapi berbezalah dari sudut nafi dan juga isbat, dan dia dinamakan sebagai tibaku as-salb, kan? Dalam ayat Quran apa? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Jadi ya'lamun la ya'lamun. Jadi ada dua tu. Itu tibak apa tu? Tibak salbi, kan? Tibakus salb. Dia satu datang apa, dua apa ni, lafaz yang berbeza, satu nafi, satu isbat. Takkannya Allah Ta'ala sebut apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka, kan? Adhaka wa abka. Jadi itu lawan tu. Satu ketawa, satu nangis. Yang tu contoh dua-dua kata kerja lah, kan? Adhaka fa'il, abka pun fa'il juga. Contoh wal awwal wal akhir, dua-dua kata nama. Wal zahir wal batin pun dua-dua kata nama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Laha, 'alaiha itu contoh dua-dua huruf. Lepas tu apa ni, contoh campuran, Allah Ta'ala sebut wa man yudlilillahu fama lahu min had, kan? Jadi satu fa'il yudlil, satu lagi had, hadi, yang memberi petunjuk. Yudlil yang menyesatkan. Jadi ada dua perkataan yang makna dia berbeza lah. Ada dua perkataan yang makna dia berbeza. Satu kata kerja yudlil, dan satu lagi isim had, hadin. Okey, itu contoh campuran. Okey, jelas? Faham? Tak perlu tulis kan? Ayahan. Jelas kan? Jelas ha? Al-bahsu. Idza ta'ammaltal amsilatal mutaqaddimah. Apabila kamu lihat ataupun renung misal-misal yang telah lalu, wajadta kullan minha, kamu dapati tiap-tiap daripada misal-misal yang telah lalu itu, mustamilan ala syai'in wa diddihi, mengandungi sesuatu lafaz dan juga lawannya. Fal misalul awal mustamilun alal kalimatain. Misal yang pertama mengandungi dua kalimat, aiqadhan wa ruqud. Kalimat yang pertama aiqadhan, kalimat yang kedua ruqud. Wal misalu tsani mustamilun alal kalimatain. Misal yang kedua juga mengandungi dua kalimat yang berlawanan lah makna dia tu. Yang pertama sahirah, yang kedua naimah. Wa ammal misalanil akhirani, adapun dua misal yang terakhir, iaitu misal yang ketiga dan juga yang keempat, fakullun minhuma mustamilun ala fi'laini min madatin wahidah. Maka tiap-tiap satu daripada kedua-dua misal itu mengandungi dua fi'il daripada maddah yang sama, iaitu daripada kata akar yang sama. Yastaghfun, bezanya satu ada nafi. Nunkir, yunkirun, kan? Daripada jenis yang sama lah, maddah yang sama, cuma satu ada nafi, satu tak ada nafi. Ahaduhuma ijabiyun wal akharu salbiyun.
Satu daripada fi'il tersebut ijabi, tak ada nafi, wal akhar salbi. Wa bi ikhtilafihima fil ijabi was salbi sara diddaini, dan disebabkan berbezanya kedua-dua itu, berbeza pada apa? Berbeza pada ijab dan juga salb, beza pada isbat dan juga nafi, sara diddain, maka jadilah dua lafaz tu berlawanan antara satu sama lain. Betul tak? Cantik tak cantik sama tak? Tak sama, dah jadi berlawanan. Daripada perkataan yang sama cantik, tapi kita letak satu tak cantik. Kalau kita nak bagi padanan yang betul dia, hodoh ataupun buruk. Besar tak besar. Tak besar maksudnya kecil. Kan? Jadi apa ni dia jadi berlawanan. So dia kata wa bi ikhtilafihima, yang kerana berbezanya kedua-duanya, kedua-dua fi'il itu berbeza pada apa? Beza pada ijab dan juga salb. Beza pada apa ni tak nafi dan juga nafi. Sara, jadilah kedua-dua fi'il tersebut diddain, dua perkataan yang ataupun dua lafaz yang berlawanan. Pengertian dia. Wa yusammal jam'u baina syai'i wa diddihi fil amsilatil mutaqaddimati wa ashbahiha tibaqan. Dan dinamakan perbuatan menghimpunkan antara sesuatu dan satu lafaz dengan lawannya tu pada misal-misal yang terdahulu tu, dan juga seumpamanya dinamakan sebagai tibaqan. Maf'ul yang kedua lah bagi yusamma kan. Maf'ul pertama dah jadi naib fa'il dah, al-jam'u. Sammal jam'u tibaqan. Ghaira annahu fil misalaini al-awwalaini yud'a tibaqal ijab, wa fil misalaini al-akhiraini yud'a tibaqas salb. Kecuali annahu annal jama' baina syai' wa diddihi, pada kedua misal yang pertama, kecuali menghimpunkan antara dua lafaz dan lawannya tu pada dua misal yang pertama itu dinamakan sebagai tibaq al-ijab kan, dan pada dua misal yang terakhir dinamakan sebagai tibaq as-salb. Okey, itulah dia tibaq. Hadha huwa tibaq kan. Baik, kita cuba tengok sikit dia punya tamrin. Nak tengok lafaz dia aja. Kan? Tamrin yang pertama tu, dia kata bayyin mawadi'at tibaq fil amsilatil atiyah wa waddih naw'ahu fi kulli misal. Jadi dia suruh jelaskan tempat-tempat berlakunya tibaq pada misal-misal yang berikut, dan jelaskan jenis tibaq tu, sama ada tibaq ijab ataupun tibaq salb. Yang pertama firman Allah Ta'ala, awaman kana maitan fa ahyainahu. Mana ada tibaq dia? Kalimat mana? Maitan dengan ahyainahu itulah, ahyaina. Jadi ni pun tak sama ni. Satu isim, satu fa'il. Sebab tu Ustaz sebut tadi tak syarat. Tak syarat daripada kalimat yang sama. Kan? Jenis kalimat tu tak syarat sama. Boleh jadi berbeza. Boleh jadi sama. Fa'il, huruf-huruf, isim-isim boleh jadi campur. Jadi ada lafaz mait dan ada lafaz ahyaina, mati hidup. Kan? Lepas tu himpunkan dalam satu ayat. Himpunkan dalam satu ayat, maka dinamakan sebagai tibaq. Tibaq apa ni nauk dia? Tibaqul ijab. Yang kedua, la ta'jabi ya Salma min rajulin
Dhahikal mashibu bi ra'sihi fabaka. Asalnya Salma. Kemudian ditarkhimkan. Dalam bab munada kita mengaji dah, itu dalam taudih kan. Taudih qatran nada kan. Ada bab tarkhim. Kita buang huruf akhir. Faham tak? Buang huruf akhir dekat apa ni munada tu. Kan? Mansur contohnya jadi mansu. Kan? Salma jadi Salma. Alif dia kita buang. Tengoklah balik bab tarkhim. Nanti kata la ta'jabi ya Salma min rajulin dhahikal mashibu bi ra'sihi fabaka. Mana lafaz yang berlawanan sini? Dhahika dan baka. Yang ni fa'il dengan fa'il dan fa'il. Kan? Fa'il dan fa'il. Dhahikal mashibu bi ra'sihi fabaka. Tibak apa? Tibakul ijab. Ala annani radin bi an ahmilal hawa wa akhruja minhu la alayya wa la liya. Alayya dengan liya. Dia asalnya li lah, li. Alayya, lepas tu li. Kalau kita sebut biasa cakap ni kita wakafkan kan. Li. Dia perbarihkan. Liya. Jadi alayya dengan liya. Kita nak cakap sesuatu tu tak ada bagi mudarat atas aku dan tak ada bagi manfaat kepada aku pun, kita boleh guna perkataan ni lah. Yani la alayya wala li. La alay wala li. La alayya wala liya. Nak guna cakap macam tu kan. Maksudnya tak ada apa la alayya, maksudnya dia tidak bagi mudarat ke atas aku dan juga tidak memberi manfaat kepada aku. Yuqayyidu li min haitsu la a'lamu nawa wa yasri ilayya syauq min haitsu a'lamu. Tadi la apa ni alayya wala liya, tibak apa tu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tibak ijab. Ijab juga. Dua-dua ada nafi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Allahumma karim. Allah Yuqayyidu li min haitsu la a'lamu nawa wa yasri ilayya syauq min haitsu a'lamu. Kat mana tibak dia? La a'lamu dan a'lamu. Tibak apa? Tibakus sal. Lahum jullu mali in tataba'a li ghinan wa in qalla mali lam ukallifhum rifda. Mana dia? Ya. Kat mana tibak dia? Mana? Dia dekat apa? Intata ba'a li ghinan. Maksud intata ba'a li ghinan tu maksudnya dia kata lahum jullu mali intata ba'a li ghinan. Wa in qalla mali lam ukallifhumu rifda. Rifda ni maksudnya atak.
al-ata, pemberian. Dalam Quran ada kan? Kan? Apa bi'sar rifdu? Marfu' apa? Ayat dia. Ada perkataan rif kat situ, kan? Dia masuk dia sini, dia kata bagi mereka itu kebanyakan harta aku sekiranya dia ada kekayaan. Kalau dia ada kekayaan, dia akan bagi lebih. In tataba'a ni kita kata berturut-turut, bercucuran. Berturut-turut kan datang kepada dia kekayaan. Lahum jullu mali in tataba'a li ghinan. Tapi wa in qalla mali, jika harta aku sedikit, lam ukallifhum rifda. Aku tidak akan membebankan mereka dengan pemberian. Maksudnya aku tak akan minta daripada mereka pemberian, apa-apa pemberian. Bila duit dia aku sikit, aku tak minta kat depa. Aku tak mau beratkan depa. Tapi kalau duit aku banyak, aku akan bagi. Jadi kat mana yang berlawan kat sini? Yang apa faham? In tataba'a li ghina dengan in qalla mali. Kan? Mencurah-curah. Harta bercucuran macam tak ni pula kan, mencurah-curah. Harta mencurah-curah. Nak seolah-olah tashbihkan macam ayat kan. Masuk laju banyak yang masuk kan, macam ayat. Tak ada habis yang macam ayat. Maksud dia habis. Kemudian ini tibak apa ni? Tibak al-ijab. Kemudian walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kat mana tibak dia? La ya'lamun. Tibak apa? Tibakusal. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha dengan 'alaiha sebut dah tadi kan. Jadi tibak ni tibak ijab. Lepas tu qala samau'al sali in jahiltin nasa anna wa anhumu falaysa sawa'an alimun wa jahulu. Sali. Dia sali apa dia? Is'ali. Maksudnya dia khitab kepada perempuan. Sali. Kadang digunakan is'al, kadang dipakai sal. Dalam ayat Quran, sal bani Israel. Surah Baqarah kan, sal bani Israel. Perkataan sal. Maksudnya tanyalah, sal is'al. Kadang pakai dengan is'al, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kan, fas'alu kat situ. Kat mana dia? Tibak dia. Alimun wa jahulu. Tibak apa ni? Tibakul ijab. Kemudian qabahal ilahu bani kulaibin innahum la yaghdiruna wa la yafuna bijarin. Mana dia tibak dia? Yaghdirun dan juga yafun. Tibak ijab juga. Sama-sama nafi. La yaghdirun wa la yafun. Wa qala ambil taqwi dia punya tu, amma walladhi abka wa adhaka walladhi amata wa ahya walladhi amruhul amr laqad taraktani ahsudul wahsya an ara khalilaini minha la yaru'uhu madzagru za'ru. Kat mana dia punya tibak? Abka wa adhaka amata wa ahya. Tibak apa? Tibak ijab. Ta'akhartu astabqil hayata falam ajid li nafsi hayatan mithla anta ataqaddama. Mana tibak dia?
Ha? Ha? Mana dua lafaz tu? Ta'akhartu ataqaddama. Ta'akhartu ataqaddama. Kan berlawan kan apa ni dua kalimat tu. Ta'akhartu ataqaddama. Jadi tibak ni dinamakan tibak ijab juga. Kan? Tu tengoklah contoh-contoh tamrin-tamrin yang lain tu. Yang boleh tengok apa ni jawapan dia. Allahu ta'ala a'lam. Nanti masuk muhassinat al-ma'nawiyah yang ketiga, al-muqabalah. Allahu ta'ala a'lam.